Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk hari ini, video kali ini cikgu akan terangkan tentang bab 8.2 kesan daya. Okey, untuk tajuk ni ada dua sahaja objektif pembelajaran yang ingin cikgu sampaikan. So, yang pertama adalah tentang menyatakan dua kesan daya. Okey, yang kedua dekat sini cikgu akan terangkan tentang daya apungan. Okey, so dalam daya apungan ni cikgu akan kaitkan dengan dua benda. Daya apungan dengan berat objek. Okey, lagi satu daya apungan dengan ketumpatan. Okey, dia punya hubung kait dia. Okey, so dua objektif saja untuk video kali ni ya. Okey, apa itu kesan daya? Ini kamu kena tahu dululah. Okey, kesan daya ini kita tidak dapat dilihat lah, kita tak boleh nampak apa itu daya kan, kita tak boleh tengok daya tu. Jadi, apa bukti kewujudan daya kalau kita tak boleh nak lihat daya tu? Okey, daya ni kita boleh bukti apabila kita boleh nampak kesannya. Kesannya ni kita boleh perhatikan. Okey, so apabila suatu daya dikenakan pada suatu jasad ataupun objek, daya itu boleh mengubah bentuk, saiz dan juga gerakan jasad tersebut. Okey, dia boleh ubah bentuk, saiz dan juga gerakan jasad itu. Okey, kita tengok. Kesan daya ni ada 5 kan tadi cikgu cakap dalam objektif. So kita tengok kesan daya yang pertama. Okey, yang pertama, daya ini dia boleh menyebabkan objek yang pegun bergerak. Okey, objek pegun itu apa? Objek pegun ni maksudnya objek yang dia stay dekat tempat asal dia itulah. Objek yang duduk diam-diam itulah objek pegun. Apabila daya dikenakan ke atasnya, okey macam ni, kita nampak daya yang dikenakan pada objek tu pada bola pingpong ni. So objek yang pegun ni, yang tengah duduk diam ni, dia akan bergerak. Okey, macam contoh yang kedua ni, bola sepak. Mula-mula dia pegun dekat atas tanah. Lepas dikenakan daya, pemain bola tu tendang. So daya dikenakan dan akan menyebabkan bola tu bergerak. Okey, itu kesan daya yang pertama. Okey, yang kedua, kesan daya ni boleh menghentikan objek yang bergerak. Okey, selain daripada buat objek tu bergerak, dia boleh menghentikan. Okey, so macam tadi, kalau bola pingpong tu dah bergerak, nak menghentikannya, kenakan daya dari arah yang bertentangan. So, bola pingpong tu akan berhenti bergerak. Macam tu juga dengan bola sepak. Okey, daya daripada sini, so kita objek daripada sini, so daya akan dihentikan dari arah yang bertentangan. Okey, bila daya dah dikenakan dari arah yang bertentangan, objek itu akan berhenti bergerak. Okey, yang ketiga pula. Okey, kesan daya yang ketiga boleh mengubah kelajuan objek yang sedang bergerak. Okey, so dia mengubah kelajuan Okey, kelajuan objek. Okey, dia boleh memperlahankan objek. Selain daripada itu, dia boleh menambahkan kelajuan objek. Okey, macam kita tengok dalam gambar ni, bila bola pingpong tu bergolek, so dia boleh perlahankan juga kelajuan bola pingpong tu bila kenakan daya. Okey, ini macam ni, orang ni dia tiup bola pingpong tu, bola pingpong ni daripada bergerak perlahan akan jadi semakin laju. Okey, dia boleh tambah kelajuan atau kurangkan kelajuan objek tu. Okey, so kalau tengok kat sini, pemain bola ni dia perlahankan kelajuan bila daya dikenakan dari arah yang bertentangan. So kalau daya ditambah dari arah yang sama, so objek tu akan makin laju. Okey, kesan daya yang keempat, daya juga boleh mengubah arah. Okey, boleh mengubah arah gerakan objek. Okey, sebagai contoh kat sini, bola pingpong mula-mula dia gerak macam ni. Lepas tu bila ada daya dikenakan daripada arah ni, dia akan tukar arah. Macam tu juga bola sepak. Mula-mula dia ke sini. Okey, arah bola tu. Lepas tu daya dikenakan. Okey, dia tukar arah
gerakan bola ini. Okey. Yang kelima, yang terakhir, kesan daya adalah mengubah bentuk dan saiz objek. So, dia boleh mengubah bentuk lah apabila suatu objek dikenakan daya. Sebagai contohnya bola pingpong ni kalau kita picit, tengok dia punya bentuk daripada bulat dia dah berubah. Lepas tu saiz dia pun berubah menjadi lebih kecil. Macam tu juga kalau kamu buat pada bola, dia boleh jadi. Okey. So, kita tengok balik. Ini adalah 5 kesan daya yang cikgu sebutkan tadi. Okey. Yang pertama, okey, kesan daya objek pegun boleh bergerak. Okey, boleh menghentikan objek yang bergerak. Dia boleh menggerakkan objek, menghentikan objek yang bergerak. Boleh mengubah kelajuan objek yang bergerak, boleh perlahankan, boleh lajukan. Okey, yang keempat, boleh mengubah arah gerakan objek. Okay, yang kelima, boleh mengubah bentuk dan saiz objek. So, ingat 5 benda ni untuk kesan daya. Okay. Objektif kita yang kedua adalah tentang daya apungan. Okay, dalam daya apungan ni, cikgu akan hubung kaitkan daya apungan ni dengan 2 benda. Okay, seperti yang cikgu cakap tadi. Pertama, dengan berat objek. Okay. Yang kedua, kesan daya apungan dengan ketumpatan. Okay, kita pergi pada yang pertama dululah. Hubung kait antara daya apungan dengan berat objek. Okey, so kalau kita tengok pada kotak yang pertama ini, okay, kalau daya apungannya sama dengan berat objek. Kalau daya apungan sama dengan berat objek, so objek itu akan terapung. Okay, kesannya objek itu akan terapung. Okey, kita tengok kat sini Sini daya apungan. Okey, kalau daya apungan 10 Newton. Okey, berat objek juga 10 Newton. Okey, so sama. Daya apungan 10 Newton, berat objek pun 10 Newton. So, kalau sama, objek ini akan terapung. Itu kesimpulannya. Okey, tapi kalau kita tengok situasi yang kedua, kalaulah daya apungan ni, okey, daya apungan ini lebih rendah. Okey, contohnya lah daya apungan 5 Newton, tapi berat objek pula 10 Newton. Okey, so kita nampak kat sini daya apungan dia lebih rendah, 5 Newton. So, lebih rendah, kecil daripada berat objek. So, objek itu kesimpulannya, objek itu akan tenggelam. Okey, itu adalah hubung kait antara daya apungan dan juga berat objek. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Macam mana kita nak kira daya apungan ni? Okey, dalam soalan kadang-kadang dia akan tanya soalan ni. Okey, berapa daya apungan? Okey, cara nak kiranya adalah berat sebenar objek tolak dengan berat ketara. Okey, berat sebenar tu apa? Berat sebenar adalah berat objek di udara. Berat ketara apabila berat objek ni terendam di dalam cair. Okey, kita tengok gambar ini. Okey, gambar yang A ni, kamu tengok. Ini apabila penutup botol kaca ditimbang beratnya menggunakan neraca spring. Okey, ni dekat udara lah. Okey, kalau kita tengok yang B ni pula, penutup botol kaca ni kita dah rendam dia dekat dalam air. Dalam bikar yang berisi air. So lepas tu kita timbang dia punya berat. Okey, kita tengok berat sebenar penutup botol kaca 6 Newton. Okey, ni berat sebenar dia. Okey, berat ketara dia berapa? Berat ketara apabila penutup botol kaca tu dah direndam di dalam bikar yang berisi air. Tu berat ketara. So berat ketaranya apabila diukur menggunakan neraca spring, ia adalah 5 Newton. Okey, kat sini kita dah boleh kira dah daya apungan. Okey, daya apungan tadi berat sebenar 6 Newton. Okey, berat sebenar tolak dengan berat
ketara. Ingat ya, berat ketara, berat objek di dalam air. So ini jawapannya, daya apungannya. Okay. 1 Newton. Okey, kita tengok pula latihan yang ini. Yang ini kita nak tengok sama ada kita boleh nampaklah perkaitan antara daya apungan dengan berat objek. Okey, yang kesimpulannya kita boleh tengok kat sinilah, sama ada objek tu boleh terapung ataupun tenggelam. Kesimpulan di sini ya. Okey, so kita tengok kat sini kalau ada 2 objek. Okay, cikgu ada 2 objek, plastisin dengan cube kayu. So plastisin berat sebenar dia 4 Newton. Okay, berat sebenar, berat di udara. Okay, berat ketara dia adalah 3 Newton. So berapa daya apungan? Okay, berat ketara ni berat apabila plastisin berada di dalam air. Okay, daya apungan berapa? So kena ingatlah macam mana nak kira daya apungan tu. Daya apungan sama dengan berat sebenar tolak dengan berat ketara. So kita kiralah berat sebenar 4 Newton tolak dengan berat ketara 3 Newton. So jawapan dia 1 Newton. Okay, so kesimpulannya plastisin ni terapung ke tenggelam? Okay, kita tengok pula. Macam cikgu cakap tadi, kalau objek tu terapung, objek tu akan terapung apabila daya apungan sama dengan berat. Kat sini kita akan tengok berat sebenar tau. Okey. So kalau objek tu tenggelam pula. Okey, objek tu akan tenggelam apabila daya apungan, okey, nilai daya apungan tu kurang daripada berat objek. Okey, so kalau kamu tengok kat sini, daya apungan dia 1 Newton. Okey, dan berat dia adalah 4 Newton. Okey, Newton. Okey, so daya apungan dia adalah lebih rendah daripada berat. So objek ini, plastisin ini akan tenggelam. Okey. So kita tengok pula cube kayu ni. Cube kayu ni berat sebenar dia 2 Newton. Okey. Tolak dengan berat ketara 0 Newton. So dapat 2 Newton. Okey, sekarang ni kita tengok daya apungan dengan berat sebenar dia. Sama tak? Sama kan? 2 Newton dengan 2 Newton. So apabila sama, objek itu akan terapung. Okey, kita tengok kat sini pula. Okey, ini adalah objektif yang seterusnya lah. Okey, hubungkan antara ketumpatan dan juga kesan apungan. Okey, kita tengok kat sini. Objek yang kurang tumpat berbanding cecair, daya apungannya lebih besar. Lebih besar daripada berat objek. Okey, daya apungan dia lebih besar daripada berat objek. Daya apungan lebih besar daripada berat objek. Okey, kat sini maksudnya objek itu kurang tumpat. Objek kurang tumpat. Kurang tumpat. So, kalau objek itu kurang tumpat, objek tu akan terapung di dalam cecair. So, dia akan terapung lah di dalam cecair. Okey, objek yang kita tengok gambar ni. So, ini simbol yang kita gunakanlah F, daya, force. Lebih besar daripada berat. Kalau daya lebih besar daripada berat, daya apungan lebih besar daripada berat, so objek tu akan terapung. Kamu tengok sini. Ini. Ini berat berat. Okey. Berat ni dia kurang tumpat lah. Maksudnya kurang tumpat. Bila suatu objek tu kurang tumpat, objek tu akan terapung. Sebab apa? Sebab daya apungan dia lebih tinggi daripada berat. Okey, kita tengok pula yang ni, objek tenggelam. Objek yang lebih tumpat. Okey, objek tu lebih tumpat daripada cecair. So daya apungannya kurang daripada berat objek. So kalau daya apungan
kurang daripada berobjek. Okey, bila objek itu lebih tumpat so objek itu akan tenggelam dalam cecair. Okey, kalau objek itu lebih tumpat, daya apungannya lebih kurang daripada berobjek, so objek itu akan tenggelam. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, ini beratnya lah, dia lebih tumpat. Sebab apa? Dia lebih berat daripada daya apungan. Daya apungan dia kurang. Daya apungannya kurang daripada berat. So, objek tu akan tenggelam. So, objek tu lebih tumpat. Ingat, objek lebih tumpat tenggelam, objek yang kurang tumpat terapung. Ingat benda tu. Okay, cikgu akan tulis kat sini. Okay, ni objek lebih, ni objek kurang tumpat. Kurang tumpat, objek yang kurang tumpat akan terapung. Okay, objek yang lebih tumpat akan tenggelam. Okay, so itu sahaja apa yang cikgu ingin sampaikan pada hari ini. Okay, so nanti kamu boleh ni lah tengok dekat dalam, cikgu akan masukkan semua video, nota PowerPoint dan juga latihan dekat dalam Google Site kita. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.